Warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum saya mulakan, saya minta adik-adik semua main depan. Adik-adik, kita duduk depan Ustaz, kita dengarkan tazkirah Ustaz berkenaan dengan Isra Mi'raj tentang Nabi kita. InsyaAllah lepas solat Isya, adik-adik akan dijamu aiskrim. Banyak Ustaz order untuk adik-adik. Siapa nak habiskan? Kalau tak adik-adik habiskan. So, mari kita duduk depan. Mari dekat luar adik-adik. Siapa yang di luar tu terkecuali untuk makan aiskrim, masuk sayang. Mari duduk depan-depan. Yang dekat luar jangan ajar adik-adik, mari sayang. Duduk depan-depan Ustaz ni, insyaAllah. Mari kita duduk. Semoga adik-adik dilimpah rahmat dan kasih sayang supaya menjadi anak yang soleh dan solehah, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Okey, adik-adik dari perempuan jangan bising-bising sayang. Diam. Okey. Duduk depan Ustaz, tak elok bising-bising. Okey. Tumpukan pada Ustaz, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan yang perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat datang kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Farid Aulia kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini, iaitu malam yang penuh dengan keberkatan, yakni malam Isra Mi'raj. Dan malam ini alhamdulillah kita adakan majlis ilmu, iaitu kuliah maghrib perdana yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ustaz kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang sudi hadir pada malam ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh share gambar, tuan-tuan share dekat label masing-masing, share dekat blog masing-masing, panggil mereka turun lagi, insyaAllah slow-slow mereka turun. Sebab ni pada 3 je, insyaAllah mereka tengah belum-belum turun, insyaAllah, mudah-mudahan Allah izinkan. Okey, baik tuan-tuan, sedikit penerangan daripada saya berkenaan. Dan kita sebenarnya bila dah masuk Isra Mi'raj ni tuan-tuan dan puan-puan, kita semakin hampir dengan madrasah Ramadan. Semakin dekat. Moga-moga Allah izinkan dan panjangkan usia kita untuk kita sampai pada madrasah Ramadan itu, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pihak surah dah mula buka kajian tuan-tuan, kajian berbuka puasa dan juga murid yang kita upkan setiap hari di dalam grup WhatsApp. Tuan-tuan dan puan-puan dah boleh mula untuk berinfak ataupun untuk menaja berbuka puasa yang kosnya lebih kurang satu hari RM1,800, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita beri berbuka puasa kepada 100 orang setiap berbuka puasa. Dan berbuka puasa ini dia tidak dikhususkan kepada mana-mana golongan, tuan-tuan. Kita buka semua, tuan-tuan. So kita bagi buka puasa kepada seluruh penduduk RW, insyaAllah dengan izin Allah. Dan juga kita buat moreng untuk 120 orang makan, tuan-tuan. Setiap malam Ramadan kita tarawih dengan macam-macam aktiviti dan jemputan khas yang kita buat. So tuan-tuan bolehlah berpakat-pakat untuk infakkan, untuk memberikan sumbangan kajian itu satu malam RM1,800. Tuan-tuan beri soal sikit lama-lama penuh nanti, tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan sebarkan setiap hari WhatsApp yang kita sampaikan. Dan juga bagi jemaah muslimin dan muslimat yang ada di sini, ada tuan-tuan dan puan-puan yang tak tahu info, kami tak ada grup, kami tidak tahu dari mana datang info ini. So tuan-tuan dan puan-puan sekejap lagi boleh jumpa ahli jawatan kuasa. Ahli jawatan kuasa di sini atau ahli jawatan kuasa muslimat, minta mereka add-kan tuan-tuan atau puan-puan ke dalam grup info terkini surau. Di situ kita akan ambil sentiasa berapa kajian yang sentiasa kita ambil, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan dan Allah sampaikan umur kita, usia kita di Ramadan nanti, insyaAllah, mudah-mudahan. Tanpa membuang masa, tuan-tuan, kita berikan tumpuan dan saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Farid Aulia untuk kuliah maghrib beliau pada malam ini, insyaAllah. Tafadhal masykur Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahum ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah yang berbahagia dan diraikan pengurusi majlis kita selaku pengurusi juga. Tuan pengaji kita pengurusi surah An-Nur Lakeview. Saya duk tengok map tu macam dekat ni. Sekali tu dia mendaki bukit. Macam nak naik Gua Hira lah pula. Kan? Alhamdulillah dan seluruh jawatan kuasa surah An-Nur, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, yang merupakan sebagai tetamu Allah. Bila kita ni datang ke majlis ilmu, mana ada polis datang, kita akan melihat bahawasanya datang ke majlis ilmu ini adalah satu jemputan khas. Yakni kita berada dalam majlis zikrullah. Dan Nabi SAW menisbahkan majlis ilmu ini adalah nisbahnya kepada Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman syurga. Sama seperti mana dilihat dengan mata kepala kita yang hari ini menjadi tumpuan umat dunia, seluruh dunia. Bila datang ke Masjidin Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, pasti berebut nak masuk satu tempat yang jadi tumpuan semua manusia seluruh dunia. Itulah Raudhah. Yang mana sekarang ini kalau siapa pergi guna visa turis, hanya sekali saja boleh masuk setahun, hanya sekali. Susah. Satu-satunya SOP yang masih dikekalkan sehingga ke hari ini. Yang lain semua dah tak ada dah. Pasca PKP tu. Dulu nak masuk Raudhah mas sekalian, kita main get set go lah. Kepung-kepung, buka dia punya hadang, berlumba lagi. Sekarang tak macam gitu. Sekarang kena ada permission, tasrih, nusuk. Isi apps tu, bila nak pergi umrah, tekan. Ada, masuk. Tak ada, talk to my hand. Keluar kata. Terasa macam tak masuk syurga. Amin. Duduk depan tu beratur. Sekali kena halau dengan polis tu, terasa macam tak masuk syurga. Amin. Nak bagi tahunya, SOP tu masih dikekalkan sampai sekarang. Nak masuk kena ada permission. Begitulah kita. Kalau kita lihat bagaimana nak masuk ke syurga Allah itu, mestilah dengan Nabi SAW. Kalau tak kerana Nabi SAW, kita takkan masuk syurga. Permission kita itulah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan masuk syurga juga itu dengan permission yang besar, itu dengan rahmat Allah.
Masuk surga bukan dengan suka-suka kita nak masuk, suka-suka nak keluar. Tidak. Beramallah banyak macam mana kata Nabi, masuk dengan rahmat Allah. Jadi nak nisbahkan mukadimah kita ni, untunglah malam ni jemaah sekalian ramai datang ni. Satu benda je saya nak highlight kan. Kita semua ni telah dijemput oleh Allah untuk duduk dalam taman syurga. Syukur alhamdulillah. Dan ketika ini zon mustajab doa. Waktu sekarang. Kenapa? Kerana bila duduk dalam majlis ilmu, maka malaikat membentangkan sayap-sayap. Maka doa ketika ini makbul, mustajab. Niatkan dalam hati. Sebab itu majlis ilmu ni kedudukannya tinggi. Dan satu-satunya amalan yang mana di dunia ini kita lakukan, kita masuk syurga dah. Amalan lain sebagaimana kita bincangkan, kita faham, beramal itu wasilah nak ke syurga, wasilah. Kan? Allah terima dapat rahmat, rahmat baru masuk syurga. Satu amalan ni in advance dah ada dah, diawalkan. Itulah duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman syurga. Walaupun termasuk, terlangkah, terduduk, tak sengaja duduk dalam taman syurga. Itu yang pertama. Jadi alhamdulillah. Jadi bila dapat jemputan untuk datang majlis ilmu, bukan hanya kerana ada program-program tertentu, tapi datanglah dengan kefahaman bahawa majlis ilmu itu adalah satu jemputan Allah. Walaupun tak ada bersempena apa-apa punya mas sekalian. Kita kena ingat bila adanya peluang untuk datang majlis ilmu, datang. Apatah lagi yang lebih besar juga adalah kita menjadi tetamu Allah yang dijemput oleh Allah untuk mengimarahkan rumah Allah SWT, di mana tempat dilaungkan azan, bangunkan solat 5 waktu sehari semalam. Jadi jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, pada malam yang penuh barakah bertepatan malam ini, jatuhnya malam yang mana terjadinya satu peristiwa yang agung, peristiwa yang hebat, namun kita dah didengarkan berulang kali sebenarnya. Mudah-mudahan berulang kali dengar itu bukan sekadar menjadi halwa telinga, tapi berulang kali itu mudah-mudahan menembus ke hati. Datang dari hati itu satu kesedaran. Sudur, fi sudur ni, bila dengar banyak kali, Isra Mi'raj dengar banyak kali, mudah-mudahan kita nak mencari titik ni mana boleh terbitnya kesedaran. Kita buat amalan banyak kali itu bukan sebab kita banyak amal. Kena faham mas sekalian. Contoh solat. Memang setiap kali kita solat. Barang siapa yang merasa bila dia buat banyak amal, dia merasa amal dia banyak, dia tertipu dengan amalan dia. Tapi banyak kali buat tu apa? Itu training. Bahasa Jawa kata training make perfect. Macam itulah latihan, buat selalu. Sebab kita ada lapisan yang nak tembus ke hati ni, kadang-kadang dengar sekali, dengar dah. 2 kali, macam dengar. 3 kali, macam sama-sama pula katanya. Macam itu. Rupanya apa? Ada lapisan nafsu yang perlu kita tembus. Dan sebab tu kena ulang berkali-kali. Alhamdulillah. Bila datang setiap kali peristiwa itu berlaku, maka kita akan jadikan sebagai untuk cetuskan kembali kesedaran apa peristiwa itu penting yang berlaku dalam tarikh Islam yang melibatkan kekasih Allah SWT bagi Nabi Muhammad SAW. Jemaah yang muliakan Allah SWT, alhamdulillah. Jadi kalau nak dibincangkan panjang, namun saya ambil kesempatan ni ke arah mana perbincangan kita. Pertama, saya akan bincangkan perbahasan tentang Isra wal Mi'raj ini dengan pendekaran kepada ibrah, yakni pengajaran. Pengkajian atau penelitian tentang sirah itu panjang, ada daurah kitab. Namun kita nak lihat ibrah pada Isra wal Mi'raj, kesan dia terhadap hidup kita. Itu paling penting. Kesan pada hidup kita. Bagaimana kita nak implement, bagaimana kita nak rimakan. Mudah dengar Isra Mi'raj ni, kita kena mengenal dengan kita. Dengan kita ingat bila kisah sirah Nabi SAW, Nabi Ustaz ataupun seronok dengar saja. Tapi setiap sirah itu atau peristiwa yang berlaku itu tidak lain tidak bukan ditinggalkan untuk kita mengambil pengajaran.
mengambil pengajaran. Jadi datang kepada ibrah perbahasan itu malam ni. Uslub atau kaedah perbahasan ibrah ni sandarkan apa? Saya akan sandarkan pada perbahasan bersandarkan kepada kaedah soft. Itu kaedah soft itu kepada 4 sifat wajib Nabi SAW. Jadi amanah, patuah. Satu perbincangan tentang membincangkan kehidupan, tafsir kehidupan berdasarkan sifat wajib bagi Nabi SAW dengan mengambil Isra wal Mi'raj. Jadi bahasa mudahnya malam ni jemaah sekalian, kita nak tengok cerita hidup kita ni, boleh tak kita kaitkan dengan Isra Mi'raj? Tu bahasa mudahnya lah. Bahasa mudahnya gitulah. Hidup kita sehari-hari ni boleh tak kait dengan Isra Mi'raj tak? Jom kita bincangkan. Sebab ada perbahasan yang kita pergi kepada perbahasan Isra Mi'raj, ilmiah pengkajian, tapi akhirnya terputus. Tapi kita nak ianya menjadi ilmu yanfa'u bih. Banyak ilmu itu ya bagus, banyak ilmu. Tapi lebih bagus bila ilmu itu bermanfaat. Ilmu bila amalin kasar bila samarin. Ilmu itu kalau ibaratnya dia tidak beramal, ibarat pokok tak berbuah. Ilmu senang dapat. Search zaman sekarang semua di ujung jari. Cari je. Kalau nak buat tengok ilmiah punya kajian, jemaah sekalian buka Google Scholar. Yang buat kajian PhD semua, buat tesis, type pengajaran ataupun kisah Isra wal Mi'raj. Detail dicerita tentang hadisnya, kedudukan hadisnya, takhrijnya, cerita. Ada yang kaji tentang kitabnya, banyak. Tapi yang tak ada dalam perbahasan itu adalah macam mana nak bawa semua ilmu yang ada, yang sekarang kita boleh dapat semua di ujung jari ni, nak duduk pakai pada diri. Sebab itu jemaah sekalian, bila sebut tentang ilmu ni, dia boleh membawa kepada perbahasan yang mana ilmu ini boleh menjadi rosak. Ni garis bawah jemaah sekalian. Dia banyak ilmu tapi jadi rosak. Sebab apa rosak? Dia tidak bermanfaat pada hatinya, dirinya, kehidupannya. Hati-hati. Jadi cara untuk tidak mahu bahawa ilmu yang kita dapat itu menjadi rosak, maka kita kena pastikan kaedah untuk menterjemahkan dalam kehidupan itu mengikut kaedah yang sebenar. Jadi kaedah hidup ni kita tidak boleh lagi daripada kaedah kenapa Nabi diutuskan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ubah perangai kita, perbetulkan perangai manusia, nak betulkan hidup ni. Ni ada rentetan Isra Mi'raj ni, yang mana kita akan pecahkan perbahasan, 3 perbahasan besar. Saya akan ringkaskan. Ustaz, maksimum berapa ni Ustaz? Orang tak ada stok orang, bahaya juga ni. Ada kambing kulit ke apa? Tak ada. Saya dengar ada es krim ni. Ada satu tempat tu saya seramah dekat Sungai Dulang. Kat belakang Datuk. Dalam nak habis, tak begitu pukul berapa nak habis. Sekali dia bagi tahu ada udang galah. Tak gua kita habis awal tu kan. Aku lupa lihaza wasallallahu. Dia tak channel tu. InsyaAllah dalam pukul sekarang berapa 8.30 9 9.30 okey lagi kot. Itu maksimum lah 9 suku lah, insyaAllah. Boleh Mas sekalian sikit. Kita akan pergi pada poin-poin penting lah. Poin-poin penting yang mungkin kita nak bincang terus kepada implement. Af'al, amali. 3 pecahan besar ni. Dengan kaedah uslub Nabi SAW ni, soft ni, kita pecah pada 3. Pertama, sebelum Isra, kita tengok apa sebenarnya yang berlaku, peristiwa Isra Mi'raj sebelum ni. Kemudian ketika Isra Mi'raj berlaku, kemudian selepas Isra Mi'raj. Kita pecah pada 3 segmen perbincangan. Okey. Jadi kita dah mulakan perbincangan pertama. Segmen pertama itulah sebelum peristiwa Isra. Kita mula tadi Nabi SAW diutuskan.
Nabi SAW diutuskan tu apa jemaah sekalian, nak ubah perangai Arab jahiliah waktu itu, para nabi dan rasul ni. Dan surah Al-Fat ayat 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Surah Al-Fat ayat 28. Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk menyampaikan huda wa dinil haqq, petunjuk dan dinul haq, agama yang benar. Din pecahan dua. Din yang pertama, inna dina indallahil Islam, khusus. Din ulama syarah yang kedua, the way of life. The way of life. Jadi dinul haq, agama yang benar, dan cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar sudah pasti berorientasikan agama yang benar. Okey. Bila menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala itu, maka di ujung ayat surah Al-Fat 28, wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Cukup Allah menjadi saksi. Kerana nak bawa kebenaran ini, kata Nabi SAW, kulil haq walau kana murran, berkata benar walaupun pahit. Kebenaran ini satu benda yang pahit pada awalnya, namun akan bertemu hikmahnya dengan kemanisan. Siapa yang tak tahan, mungkin dia akan buang terus kepahitan. Dia suka manis-manis terus. Dia lupa manis tu punya artificial, bukan manis betul. Lala sekali jadi masam. Setakat ni orang tak jumpa lagi orang yang makan pahit-pahit kena penyakit. Ada? Tak ada lah. Makan pahit. Apa pahit? Ulam lah. Tapi makan manis-manis boleh jadi penyakit. Asbab lah, asbab lah. Boleh jadi penyakit. Kenapa boleh jadi penyakit? Manis, pemanis tiruan. Tiru tu, bukan manis tu. Kalau saya Dr. Zainal di Dina Alam, saya pada Dina Alam mas kelas. Saya Dina Alam Shah Alam. Kawan saya kat sana, dia kata, Ustaz, sebenarnya badan kita ni akan respon benda yang artificial, yang tipu. Bila masuk benda-benda tipu dalam badan, tu yang meragam tu. Sebenarnya badan kita nak yang original. Kalau manis, mana original? Madu, stevia. Tapi tak larat tuan-tuan. You know, high maintenance. Memang badan ni, kalau ikutkan high maintenance, kalau nak pergi pada pure. Okay. Jadi, berbalik tadi manis. Kalau salah pilih manis, kita ingat semua manis elok. Memang manis tak ada masalah. Tapi silap bulan, ambil manis tiruan. Bila manis tiruan, rosak. Dia akan jadi masam. Masam jadi asid lah. Jadi asid, macam-macam ragam lah badan. Gasnya lah, hautnya lah, macam-macam pun terapung ada gas kan. Terapung, jalan pening, gambar macam tu lah gambar. Nampak? Dia jadi masam. Pahit, tak ada. Pahit kali. Nak masam lah. Jadi banyak fakta ataupun kebenaran itu pahit untuk ditelan, tapi dia elok. Banyak yang nampak macam fakta tapi auta, manis, lala sekali masam. Jadi peristiwa-peristiwa perjalanan dinul haq ini, huda wa dinul haq, adalah membawa kebenaran. Baik. Dalam tempoh 10 tahun Nabi SAW berdakwah, ketika dapat wahyu yang pertama itu, umur Nabi 40 tahun. Maka Allah uji Nabi 10 tahun Nabi berdakwah, baik umur Nabi 50 tahun. Maka berlakunya ayat waqafa billahi syahida tu. Nabi Allah uji hilang orang kesayangan. Mula-mula dapat Islam, dah lah kena pulau, kena halau. Pulau ni hampir kena halau. Dan sebenarnya sampai tahap nanti selepas Isra tu, itulah syariat untuk hijrah. Bukan Nabi lari, syariat. Tapi dalam konteks ibarat orang Quraisy halau Nabi. Kita sekarang ni, kita memboikot kan? Betul tak? Pernah rasa diboikot tak? Nabi SAW yang diboikot. Nabi dulu kat Mekah. Tempat lain Nabi di mana? Nabi lahir di Mekah Al-Mukarramah. Dah sampai dah? Dah sampai? Dah. Nak pergi Mekah tak? Nak pergi umrah tak? Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa mak ayah pergi umrah, murah rezeki, bawa adik semua ni.
Ni sekarang doa dan hati, ya Allah nak pergi Mekah ni. Jadi Nabi SAW bawa agama yang benar, yang asing. Bada al-Islam wa ghariba, bermula Islam tu asing. Allah lagi pelik. Dah tempoh 10 tahun tu, berapa orang yang masuk Islam? 70 orang. 10 tahun lah. Kita ni cakap seorang tak dengar, geram nak empuk kursi lah rasa. 10 tahun, 70 orang. Itulah manusia yang pertama masuk Islam. Itulah isteri Nabi SAW. Ni satu pengajar penting ni. Saya kalau sentuh bab ni, saya ada perbincangan khas ni. Tapi panjang pula ceritanya. Itu perbincangan lain. Tengok, sebelum nak start apa-apa jenis mas sekalian, untuk menghadapi mehnah kehidupan, challenging yang berlaku ke depan, the first thing yang kena buat, you kena sepakat dengan pasangan. You tak boleh seorang kiri, seorang kanan. Walaupun ada perbincangan Nabi Nuh AS, Allah uji dengan isterinya tidak saluan. Beberapa kisah para ulama mungkin kita dengar seorang dua. Tapi kalau kita nak mengatakan bahawa waman nabiyuka, siapa nabi kamu? Kita pun jawab Nabi Muhammad SAW. Okay, Nabi Muhammad SAW, first wife Nabi, no question, no objection. Siapa nak jadi first wife sekarang ni? Cerita first wife. Saya cakap cerita ni bab lain ni, saya tekan sikit. Yang tak ada argument, tak ada bantah. Sebab nak kaitkan kenapa Nabi sedih ni. 10 tahun tu, yang menyokong, yang mula-mula masuk Islam, yang dengar nama Allah terus beriman tanpa soal. Lalu orang cakap, saya masuk tajuk ta'adud sikit, poligami. Orang cakap Nabi tak duakan isterinya. Satu, saya bagi tahu kerana Nabi kahwin mengikut syariat Allah, wahyu. Yang kedua, nak bagi tahunya, waktu itu wanita yang Islam seorang ni. Setakat tu yang mula-mula masuk. Kalau nama Allah pun terima tanpa prejudis, syariat Allah nak petikai tak? Syariat Allah. Sekarang isu sekarang ni, saya masuk sikit isu ni, current sambil cerita ni. Isu yang berlaku apa? Sugar daddy. Di interview buat benda yang salah, terang-terang salah. Nak cerita pun tak sanggup, tapi mendapat sokongan. Tak apa, tapi benda syariat yang ada halal mendapat tentangan. Ini Nabi SAW pertama. Ya, baik, kita bagi laluan azan insya-Allah. Allah bawa.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalatu qaimat hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qama mahmud innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Baik. Balik pada perbincangan kita tadi. Baik, saya nak tekankan bahawasanya nak kaitkan dengan duka cita tertahun tu, bahawasanya dalam perjuangan Nabi menyebabkan dakwah ni ada dua insan yang menjadi tonggak penting. Yang pertama isteri Nabi, yang pertama itu yang Allah takdirkan menjadi manusia pertama menerima nama Allah. Bukan senang nak terima nama Allah ya. Bukan senang mas sekalian. Peristiwa Isra Mi'raj ni juga menyebabkan orang akan question balik tentang iman. Sebab itu zaman ni juga ketika peristiwa inilah dapat gelaran As-Siddiq pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab apa? Dengan nama Allah tu sedekah Rasulullah. Kadang dengan nama Allah itulah banyak kena soalan. Ya ke? Boleh ke Allah selesaikan masalah kita macam tu je? Ya ke? Kalau kita tak buat tak jadi. Nampak? Maknanya dia nisbah kat kita, bukan dekat Allah. Malah kadang-kadang dia melihat kalau Allah tak ubah, macam kalau kita tak ubah, macam mana Allah nak ubah? Mana Allah kena tunggu kita berubah baru boleh Allah ubah. Setengah-setengah pahaman, hati-hati. Baik. Jadi itulah si Nabi yang tidak membawa apa-apa masalah. Ini penting dalam perjuangan. Kalau nak pergi jauh dalam satu hubungan ni, kita terus pergi pada ibrah. Sirah sikit, ibrah hikmah dia. Pertama, ada pasangan yang cukup memahami. Dan waktu itu, ialah pasangannya Nabi, Ustaz. Kita dengar Nabi. Cuba isteri tengok suami yang baru nak jadi ustaz. Dulu dia belum ustaz. Semua dalam poket saya ni, isteri pun. Orang tengok memanglah, isteri tengok. Boleh ke dia melihat suaminya itu satu makam yang penting? Sebelum Islam lagi, sebelum dapat wahyu lagi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu al-Kubra ni telah Allah letakkan satu kehebatan dia untuk meletakkan Nabi ni. Orang penting. Everything Nabi, semua Nabi bersatu. Ni kadang isteri-isteri, suami-suami. Lepas tu berbicara soal kejayaan. Kemudian dia terasa, saya nak bagi tahunya, ada jenis hubungan rumah tangga ni yang mana tak ada suami pun tak apa, tak ada isteri pun tak apa, aku boleh buat sendiri. Dah, rumah tangga ni Allah jadikan saling kalbunya, binaan. Tak boleh sendirian, tak boleh sebenarnya. Siapa rasa saya dengan sendiri, biar tak betul tu. Nabi tak, Nabi rasa benda tu. Bila Sayyidatina Khadijah anha Kubra wafat, Nabi rasa kehilangan. Sebab yang menerima Nabi di saat orang lain buang Nabi. Sehingga kalau tengok kisah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, kenapa saya sebut nama Sayyidatina Khadijah je? Nabi cerita detail Nabi cerita. Jadi itu yang pertama. Kedua, pak saudara Nabi Abu Talib, KDN lah, Kementerian Dalam Negeri lah.
Kalau isteri Nabi yang jaga dalaman, tak apa soal. Agama baru, bayangkan baru kan. Biasa orang baru banyak soal tak? Saya kan baru nak berubah abang. Abang kena terimalah saya ni. Oh, banyak no songeh dia ni. Agama baru, pergi beruzlah Hira balik tak tanya. Abang gimana malam-malam ni? Abang jangan buat perangai tu bang. Dah lah orang kata abang gini, malu saya tu bang. Abang tahu tak saya ni siapa? Saya ni golongan bangsawan. Abang, kalau tahulah macam ni perangai, siap lah. Ni tak ada isu, tak ada konflik pun. Malah daripada seorang yang bangsawan, habis harta, relax lah. Tak ada kata termenung fikir, salah regu gamak ini. Tentang ajaran sesat. Isteri ni apa perangai kadang-kadang. Bukan isteri ni kat Zimbabwe punya isteri. Tak payah bagi tahu suami, biarkan dia. Ni cerita buat ni satu khas ni dah start kita buat. Pasca rumah tangga. Kita ada modul khas. Pasca menghadapi rumah tangga zaman. Kalau kita bincangkan pun ini semua kisah rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan isteri Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Rumah tangga dan mereka bonding. Tak ada apa-apa isu. Kita tak nak ada rumah tangga ada isu. Saya minta maaf, saya cakap ni adalah cerita mana ada isu selesaikan. Sebab kita dah nak kiamat, nak habis dah. Tak boleh ada isu dah. Nabi tak ada isu. Sebab tu bila hilang, dia satu kehilangan, bukan satu kelegaan. Meninggal dah pun lega dah. Lega meninggal dah. Allah Akbar. Jangan macam tu lah. Atau kalau tak ada lega, kalau ada depan mata, mudah bergaduh. Bantah, ada je konflik. Jangan. Nabi tak macam tu. Kalau betul niat saya isteri nak jadi saya isteri pertama, tak nak diduakan, jadi macam Sayyidatina Khadijah radhiyallahu kubra. Tapi biasa orang tengok isteri Nabi ni yang set-set ataupun saing-saing mata duitan ni, dia nampak duit je. Berduit. Nabi SAW melihat Sayyidatina Khadijah bukan begitu. Tapi seorang partnernya sangat memahami. Sangat orang kata memberi kepercayaan. Dan waktu itu ingat Islam baru. Sekarang Islam dah komplit pun soal juga. Jangan Islam dah komplit boleh dipersoalkan. Kemudian kewafatan pak saudara Nabi walaupun bukan Islam. Itu pun satu kesedihan. Tengok kita rasa kita ni dah buat semua apa yang Nabi kata. Tapi ingat, iman itu tetap di sisi Allah. Allah tentukan. Bayangkan yang sokong Nabi, yang jaga Nabi, bila ada pak saudara Nabi Abu Talib, siapa tak boleh kacau. Tiba-tiba Allah takdirkan tidak dapat iman. Agak-agak sedih macam mana kak? Bukan sedih sekadar kematian jemaah sekalian. Tidak cukup dengan itu, Nabi SAW ketika di Mekah seakan mendapat ancaman, ini masih dalam dakwah sesi sulit, Nabi hijrah pergi nak dakwah ke Taif. Ini pergi umrah pergi Taif ni. Ingat Taif je, ingat sejuk. Sejuk ustaz, sejuk mana nak makan buah. Saya kata kalau ingat sejuk makan buah, duduk dalam bilik aircon lah. Pergi sana ingat peristiwa berdarah Nabi. Sebelum Isra' ni Nabi kena ingatkan, ini kenalan Nabi. Ada darah daging. Pergi siap kena cakap apa? Tak ada orang lain ke yang Allah nak lantik? Jemaah sekalian, dan satu dialog Nabi pergi Taif. Ni lepas wafat ni, dua-dua insan penting ni, Nabi tak give up lagi. Nabi nak dakwah lagi ni, pergi Taif. Ada saudara-saudara Nabi sana. Salah seorang daripada pembesar Taif itu, dia kata apa? Ni Tuhan kau ni tak ada orang lain ke nak pilih? Agak-agak dia tengok Nabi sana. Kita sekarang alhamdulillah, walaupun kita tak sempat tengok, tapi Allah bagi iman kat kita. Dapat tengoklah, rasa kita tak sekuat iman kot. Saya pun belum tentu, wa'na'udzubillah min zalik. Adakah kita mampu tengok Nabi tu Nabi? Nak pula ada hubungan keluarga. Kau baliklah cari orang lain.
Ya Allah Nabi. Balik. Dah tak cukup tu kena baling batu lagi. Syukur ni anak-anak ni nak ni. Elok sedang elok ada ni. Ni peristiwa ni. Disusul kiri kanan baling batu. Kat Nabi. Bayangkan Nabi dakwah sampai tara tu. Sebab tu saya cakap kita hari ni nak berdakwah kadang Allah Akbar. Sikit sangatlah usaha kita ni. Kita nak terima iman pun sikit sangatlah susah kita. Dan tapi nak kena susah-susah ke? Nikmat senang sekarang ni kena ingat susah Nabi. Kita senang hari ni asbab Nabi susah dulu. So kita senang atas titik peluh dan darah keringat Nabi SAW. Kita kena ingat ni mas. Sebab tu kadang-kadang saya pergi umrah bawa jemaah, saya cakap ingat hari ni kita senang pergi umrah, boleh masuk keluar masuk begitu. Nabi pernah kena halau daripada tempat kelahiran Nabi. Kita ialah diuji tak dapat pergi umrah, kena scam macam-macam kan. Nabi pun sama juga pernah kena. Hudaibiyah tu tahun 6 Hijrah Nabi nak masuk Mekah, tak boleh masuk, kena balik. Punya marah sahabat, marah tu. Nabi kena balik. Nampak? Jadi waktu itu peristiwanya amat mendukacitakan Nabi. Nak dakwah ke Taif tapi orang Iraq yang masuk. Adas. Itu pun pekerja ladang. Tengok. Ingat Nabi. Kita ingat bila kita jadi orang yang dekat dengan Allah. Kan biasa kan setengah orang kan dia merasakan bila dekat dengan Allah everything is done. Ni rasa diberkati ni rasa. Buat dia jadi. Nabi SAW buat. Nak pergi Taif nak dakwah, orang lain masuk, kena halau. Nabi doa. Berat ujian Nabi. Dan ambil para Nabi yang lain pun sama berat. Tapi nak bagi tahu apa? Kesusahan itu Allah rupanya nak gantikan dengan satu peristiwa yang besar. Inilah maksud. Di sini kita nak ambil ibrah dia apa? Nabi dijalankan satu keadaan yang susah sangat. Kematian, tak ada ujian yang lebih tinggi daripada kematian orang yang penting dalam hidup kita. Itu ujian. Sebab tu ujian paling tinggi adalah ujian kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk Allah Jalla. Kalau kita renung balik, katalah dalam hidup kita melalui fasa susah. Susah sangat ni hidup ni. Ingat Nabi dah susah. Okey, lepas susah apa? Akan berlaku peristiwa. Maka bila kita diperjalankan dengan peristiwa yang susah dalam hidup kita, kita pun ada perjalanan yang kadang-kadang kita mendong balik, aku pernah susah dulu, aku masih susah ke? Dan kita ingat Nabi pun diperjalankan begitu, malah lebih dahsyat lagi. Tapi ingat apa solution? Mari kita tengok sekalian. Fasa kedua perbincangan. Saya ringkaskan. Bila Nabi dalam keadaan susah, kita hari ini berhadapan dengan kesusahan, maka apa yang berlaku? Adik-adik, ni ustaz nak cakap sikit je. Bagus dah, bagus. Sat dah. Sat. Kejap lagi nak makan aiskrim ni. Boleh? Boleh ni. Awal nak berhenti awal ke? Jangan lu. Okey. Padang ustaz Sabar Sat. Tarik nafas. Lepas. Okey. Nanti kalau cakap-cakap, nanti makan aiskrim tak sedap. Sebab cakap-cakap sekarang cuba diam. Kejap lagi makan sikit mesti sedap. Sebab dah sabar. Macam puasa kan, bila nak buka dia sedap tak? Sedap kan? Itu iman biasa. Itu kita ceramah kan. Kita kena raih dengan mereka ni. Saya dulu macam mereka juga. Saya ni, ayahanda saya besarkan saya di Masjid Negeri Shah Alam. Ni kira okey duduk sini ni. Saya dulu main lift. Ayah mengajar kat ruang Masjid Negeri Shah Alam bawah tu, saya tu main lift. Turun naik. Ini okey ni. Dek. Ustaz ambilkan sikit. Jangan borak. Dalam masjid, dalam surau, satu benda jangan buat. Apa dia? Jangan bising. Okey. Agak-agak tak tahan sangat nak bercakap, angkat tangan keluar. Bercakap, kita masuk balik. Boleh? Boleh tak? Okey. Tak boleh kan kau bercakap kan Ustaz nak borak. Faham tak? Kamu aja Ustaz borak sekali kan. Okey. Sikit lagi. 2 hari je mas sekalian. Saya kalau ceramah budak saya sorok, saya suka. Dan saya pun pernah jadi budak-budak. Okey, baik. Maka bila susah mas sekalian, dengan keadaan susah yang amat sangat, apa yang berlaku? Maka di sini kita tengok SOP, bagaimana Allah mendidik kekasihnya dan kita pula menuruti perjalanan itu. First thing first. Apa yang berlaku?
Allah hantar Jibril AS bagi pesanan Allah nak jumpa. So kita kena faham, bila ada masalah jangan tunggu Allah jumpa, kita nak jumpa Allah. Tu saya ringkaskan perbahasan. Apa yang berlaku? Dada Nabi dibelah. Buang segala kesedihan. Nabi dah sedih tu, tapi di momen nak menghadap Allah, sebenarnya kesedihan tu tak ada dah. Faham sekalian? Dibedah dada Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan balik. Ini mukjizat lah, sehingga tak dapat rasa sakit, tinggal ada bekas saja, tapi sakit tak ada, apa pun tak ada. Ini pun satu kehebatan. Kita rasa sakit ni ada pada kita, tak? Sakit tu Allah bagikan, Allah boleh hilangkan. Ini terjadi ke anak saya sendiri, mas sekalian. Allah takdir kalau uji dia langgar dinding, terbelah kepala dia, nampak tempurung apa ni, kepala ni kan, kena 5 jahitan. Saya bila tanya, dia mengantuk, dia tak sakit. Dia ada duduk, tanya sakit ke mengantuk? Mengantuk, patutlah dia tidur. Pernah terkoyak ni, pergi tanah ICU saya 7 tu, kena waktu maghrib, malam tu jahit, besok keluar alhamdulillah. Tak sakit. Pelik. Itulah keajaiban. Banyak peristiwa, ya. Baik, Nabi dibersihkan dada Nabi, hati Nabi dikeluarkan, dia masukkan 2 perkara. Ini kena penting. Barang siapa yang nak Allah tolong, nak Allah bersertanya, nak Allah bersamanya, kan bila susah kan, macam contoh teranaya lah, orang susahkan dia lah. Kalau nak, apa yang kena ada? Pertama dalam hati yang kena ada ilmu dan ada hikmah. 2 ni kena ada. Tak bawa hati yang lara dah, tak ada. Yang ada waktu tu adalah ilmu wa hikmah. Cari ilmu, cari hikmah. Bukan duk menos, kenapa aku macam ni, sampai bila aku nak macam ni, cari salah, cari itu, cari ni. Takkan. Allah tak akan berserta kita. Cari ilmu, cari hikmah. Bila ada masalah, nak cari apa? Cari ilmu, cari hikmah, bukan cari salah. Kadang-kadang orang ada masalah ni bukan cari ilmu. Aku ada salah nak nuntut ilmu ni, payahlah. Aku tengah serabut ni, nak duduk dengan ilmu, apa aku dapat? Nampak? Dia takkan dapat apa-apa pun. Allah takkan bersamanya. Sebab itu bila kita ada masalah, solusi yang terbaik adalah duduk majlis ilmu, cari majlis ilmu dan minta hikmah. Kadang-kadang ilmu tu bincang perkara lain, kita ada masalah lain kan, tak usah bimbang. Allah akan channelkan hikmahnya nanti. Ini yang berlaku dengan Nabi. Dan disitulah berlakunya perjalanan. Ini peristiwa ini berlaku pada tahun ke-12 kenabian, ya. Setelah tadi wafat isteri Nabi, pak dengan Nabi, kemudian ke Taif, setahun lebih pada itu, setahun setengah, barulah berlakunya peristiwa ni. Dan waktu itu Nabi SAW masih dalam, sebelum tu peristiwa itu. Tapi ingat, bila kita nak mengadu dengan Allah, nak menghadap Allah betul-betul, masa betul-betul maksudnya kita nak Allah selesaikan masalah kita. Maka kat sini bila kita tengok hikmahnya, bila saya kaji tengok, oh, dengan Allah ni, walaupun kita Allah jadikan kesedihan, tapi hilangkan kesedihan itu. Dengan apa? Dengan kepahaman lah. Bila kita dah faham kan, tak sedih lah. Sebab tu tak ada istilah, contoh ya, bila kita berdoa dengan Allah, kalam yang pertama adalah memuji-muji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bila puji tu ada lagi tak? Apa-apa yang tak puas hati? Nah, tak ada. Segala puji bagi Allah. Malah surah Al-Isra ayat 1, Allah mulakan dengan subhanallazi, maha suci Allah. Makna kata masalah kita ni bukan kekurangan, bukan satu benda yang merosakkan, kerana Allah maha sempurna, maha suci Allah. Sebab tu setiap keburukan, ya, peristiwa duka cita kan, tengok benda yang tak elok, hati tak senang, tengok siden, tengok apa, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. 100 kali Allah padam dosa buih di lautan. Subhanallah. Jadi makna kata bila ada masalah,
Jangan cepat mengeluh, jangan cepat menyalah, jangan cepat nak hara gelabah apa tak. Subhanallah. Apa kau nak buat? Bersihkan hati. Jangan ada tak puas hati. Memang nafsu ni bila kita ada masalah mesti dia ada. Itulah, itu nama kena ada tazkiyatun nafs, bersihkan hati. Dengan ilmu lah ilmu. Kemudian minta hikmah. Allah maftah alaina hikmataka wansyur alaina. Minta hikmah. Masalah yang berlaku tu bukan saya datang masalah. Ya Allah, apa hikmah yang aku nak belajar pada masalah ni? Mesti ada hikmahnya. Bukan tanya kenapa aku kena. Asyik-asyik kena je. Fed up lah macam gini. Salah. Caranya adalah, ya Allah, berikan ku hikmah atas masalah ini. Itu dia. Kemudian jemaah sekalian, bila ada kombinasi ilmu dan hikmah ini, maka terjadilah yang dinamakan keajaiban. Ini keajaiban. Saya namakan keajaiban, kekuasaan Allah Ta'ala. Ingat, masalah kita semua jemaah sekalian tidak akan boleh selesai dengan diri kita. Masalah mesti selesai dengan Allah. Lalu di sinilah, di luar daripada daya fikir manusia yang tiada daya, tiada kuasa, tapi menunjukkan bahawa Allah perjalankan Nabi dengan perjalanan yang indah dan hebat, dengan menunggang burak jemaah sekalian, yang mana perjalanan yang kalau kita lihat daripada Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa tu beribu-ribu kilometer, boleh jadi dalam tempoh 3/4 malam je. 6 pagi tu sampai dah. Half. Makna kata satu kekuasaan yang memang akan dapat pada hamba-hambanya, abdihi. Sebab tu kita ada masalah, kita kena jadi hamba Allah, supaya Allah akan zahirkan kekuasaannya. Bagaimana Allah zahirkan kekuasaan pada Nabi SAW? Kekuasaan. Maka berlakulah perjalanan yang subhanallah hebat. Dulu kita tak nampak hebat, tapi sekarang ni baru kita nampak. Tu teknologi sekarang macam ni, boleh kita live ni. Nabi dah buat dah streaming dulu dah. Nabi dah mula guna dah. Ketika Quraisy, tapi Quraisy tanya Nabi bila balik pada Mi'raj, turun balik ke Masjid Haram, tanya Baitul Maqdis ada berapa tiang? Saja. Orang kata nak dajal lah. Nak nanya, kata tahu tipu ni. Tapi Allah Ta'ala bukakan hijab itu. Lalu malaikat buka streaming, nampak Masjidil Aqsa. Macam kita nak tahu sekarang, kau tanya Masjidil Haram sekarang ada berapa tiang, atau Masjidil Nabawi ada berapa tiang sekarang? Tak tahu. Kau lah kawan kat sana sekarang. Kau kira tiang tu berapa? Kira. Tunjuklah cari. Dulu tengok. Sekarang kita lah ketinggalan. Kita kena ingat, secanggih-canggih teknologi yang ada sekarang, jangan ingat kita mendahului Nabi. Jangan ingat Nabi tu zaman mundur. Nabi zaman paling canggih. Kita nak kena ada macam-macam alat. Kecanggihan Nabi tanpa alat dah. Nampak tidak? Baik. Maka dalam peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu, pertama bila ada masalah, Allah terus bawa perjalanan, memperjalankan Nabi. Maka nak jumpa Allah, dipendek cerita ni, perjalanan mana ni? Menuju Allah. Kita ada masalah, masalah kita tu sepatutnya kena membawakan kita ni menuju kepada Allah. Sebab tu Allah bagi kita masalah ni mas sekalian. Sebab dengan masalah ni membuat kita sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sepatutnya. Atau bahasa mudah, bila Allah bagi kita kesusahan, sakit sebagai contoh, sakit, lebih mudah nak sebut Allah daripada setengah sihat kan. Bila tangan kaki sakit kan, nak bangun dia Allah kan, automatik. Kalau nak bangun lagi, kalau berlipat-lipat kan, duduk Allah, laju lagi. Nampak? Fitrah kita bila susah memang kita akan cari Allah, siapa pun. Sebab tu
Teruk sangat kalau tengah susah langsung tengok Allah, itu teruk sangat. Maka bila tengah susah, maka perbahasan di sini kita lihat hikmahnya, persiapkan diri untuk jumpa Allah. Dengan dua benda kita bincang tadi, ilmu dan hikmah. Dua ni kena ada di mas sekalian, minta dengan Allah. Ilmu wa hikmah. Dua ni Allah masukkan dalam hati Nabi. Kita kena usaha lah. Kita usaha membersihkan hati dan cari pengajaran atas apa yang berlaku. Kemudian jemaah sekalian, kita akan lihat bagaimana perjalanan Nabi SAW dengan kekuasaan Allah SWT. Di sini kita lihat, yang kedua kita kena faham, bila ada ilmu dan hikmah, bila kita kata nak Allah selesaikan, jangan ada persoalan, boleh ke, macam mana ya, ya ke, dia ada satu perkataan, takkan Allah boleh selesaikan macam tu je. Ini yang berlaku cerita pasal iman ni. Contoh, kita ada hutang. Bila kita sebut Allah boleh selesaikan hutang kita semuanya, peristiwa Isra' Mi'raj, patut kita kata apa? Sedekah. Betul? Sebab apa? Sebab semua yang ada ni di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Bukan tanya sebab dia melibatkan nama Allah kat situ, Allah boleh selesaikan, boleh. Jangan tanya macam mana. Sebab macam ni perjalanan ni daripada Masjidil Haram dan Masjid Aqsa, Allah diperjalankan Nabi, perjalankan. Makna kata kesusahan kita itu akan dipermudahkan. Dalam keadaan kita sakit ke sihat, Allah perjalankan sakit jadi sihat. Jadi kita kena nampak setiap perjalanan hidup kita dari satu tempat ke satu tempat, satu keadaan ke satu keadaan, itu bila berserta Allah Subhanahu Wa Taala, maka hilangkan keraguan dalam hati. Tu jadi kalau ini kita boleh pergi pada ilmu. Ustaz, tengah ada masalah ni, ilmu apa yang patut kita tuntut untuk hilangkan semua masalah? Ilmu untuk yakin pada Allah, tauhid. Sebab tengah masalah lah, macam-macam benda berfikir, ya ke, betul ke, boleh ke, ya ke. Mantapkan balik, dan malah ilmu tauhid adalah ilmu yang mesti menjadi jadual kita seharian, yang tidak boleh lepas untuk kita membincangkan tentang Allah. Sebab ini terang-terang Allah SWT membahaskan perjalanan Nabi SAW itu dengan kekuasaan Allah SWT, dan purposely memang Allah nak tunjuk kuasa. Purposely mas sekalian, dengan tujuan pun Allah buat. Maka disitulah perjalanan yang mana Nabi SAW menjadi imam kepada semua Nabi. Kemuliaan Allah bagi nampak, semua Nabi dan Rasul, Nabi jadi imam di Baitul Maqdis. Maka di situ kita lihat betapa besarnya kedudukan Nabi SAW. Dan dalam perjalanan itu, sepanjang perjalanan Isra' itu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku. Antaranya Nabi melihat hukuman-hukuman. Dan di sini saya ringkaskan, dimasukkan boleh lihat peristiwa itu. Antaranya menggunting lidah, kemudian sambung balik. Dalam Isra' ni, perjalanan daripada Masjid Haram, banyak transit, berhenti dekat Madinah, Madian, Bukit Tursina, kemudian Baitul Maqdis. Dan perjalanan tu Nabi diperlihatkan gambaran. Untuk apa? Untuk yakin apa yang dinyatakan oleh Allah SWT itu benar. Tentang akhirat tu benar. Sebab itu tengok kesedihan, tengok. Nabi diuji kesedihan dunia ni, maksudnya dunia ni masa kematian. Nabi dipulau, Nabi dihalau. Menyelesaikan hal dunia adalah dengan yakin kepada janji Allah. Yakin balik pada janji Allah. Berlaku, Nabi nampak satu-satu. Malah Nabi diperlihatkan tentang syurga, Nabi diperlihatkan tentang neraka. Jadi kita nak lihat macam mana sekalian, dengan ilmu lah. Baca tak, buka balik tentang akhirat, buka syarah tentang surah Al-Waqi'ah, buka balik, tengok tentang syurga neraka, supaya kita boleh, macam contoh susah dunia, alang-alang susah ni, aku tak nak susah di sana. Alang-alang senang ni, aku nak senang kat sana. Dia divert, jadi satu semangat perjalanan Nabi SAW. Maka
Kita pergi pada solusi. Tadi ilmu hikmah, tengok apa yang berlaku dengan Nabi SAW. Kalau orang tanya, bila Allah tolong kita? Tadi dah siapkan ilmu hikmah tadi. Kemudian bila dan apa bentuk pertolongan Allah? Ini kena tahu jemaah sekalian. Sebab ada orang ni macam ni. Bila lah Allah nak tolong? Bila lah Allah? Pernah tak rasa bahawa Allah tak tolong dia? Ya Ustaz, masalah masih ada ni. Tak selesai pun. Kita ingat Allah tolong tu dengan selesaikan masalah yang kita nampak tu je. Contoh ada kes lah banyak yang saya jumpa dan cakap sini, Allah tolong saya Ustaz, apa dia? Bisnes kuih tak saya laku Ustaz. Dia nampak Allah tolong tu bila bisnes tak dia kuih tak laku. Bila laku tu kata Allah tolong. Okey, di sini jemaah sekalian, pertolongan Allah tu datang berserta solat. Selagi mana tuan-tuan solat, selagi itulah pertolongan Allah ada. Dan solat satu-satunya syariat yang dapat direct daripada Allah. Dan ketika solat itulah kita sedang berbicara dialog melalui suratul Fatihah. Dan solat kita itu sebenarnya mi'raj kepada Allah. Kita dari Isra', masing-masing pada rumah Isra' ni diperjalankan semua ni. Jangan ingat jalan sendiri. Kalau jalan sendiri melencong tempat lain tuan-tuan. Saya pun melencong ke tempat lain juga. Kona ke lain lah. Diperjalankan semua Isra' minal rumah masing-masing ilal surah An-Nur. Sampai sini pergi mana ni? Berkata lepas tu nak pergi mana pula? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Jumpa Allah. Siapa rasa solat dia jumpa Allah? Sebenarnya setiap orang Allah berikan privilege itu. Dan kita bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan biasa kan kalau kabel kan. Kau siapa? Oh, sorry Kau tak ada kabel tak boleh. Kau nak jumpa dia sekian-sekian tak boleh. Dia ni nak jumpa sekian kena buat ni, kena buat appointment, kena begini. Manusia nak jumpa Allah, semua orang ada kabel masing-masing. Apa dia? Solat. Cuma ada ilmu ke dia, itulah rasa ke tidak. Kadang-kadang tak puas dah solat dah Ustaz. Tahu dah dia. Ya Rabbi. Itu belum Allah katakan suratul Fatihah yang Allah bagi pada kita itu adalah pemberian terbaik berbanding dunia dan seisinya. Rujuk surah Al-Hijr ayat 87-88. Minta maaf 86-87. 7 ayat ni dibaca berulang-ulang. Itu adalah kod rahsia sebenarnya. Tinggal lagi kita tak yakin. Nah ni katanya. Jadi selagi mana kita solat, nak pula kita jaga solat dan kita pancul, lagi itulah setiap masalah kita akan diberikan perhatian oleh Allah. Ni nak seru semua jemaah sekalian. Kita buat surah An-Nur ni tempat untuk selesaikan masalah kita. Solat. Nabi itulah syariat perjalanan Nabi. Allah nak bagi apa? Allah bagi solat. Allah bagi solat, jemaah sekalian. Dan itulah kabel paling ampuh yang tak perlukan mana-mana apa cara banyak kerana. Tuan-tuan solat 2 rakaat bila ada masalah, angkat tangan takbir solat 2 rakaat surah mutlak ke surah hajat ke. Ya Rabb, tengok ketika solat itulah sebenarnya pertolongan Allah. Dan saya pernah nyatakan bahawasanya barang siapa yang tidak melihat solat itu sebagai masalah besar dia, maka Allah besarkan masalah dia. Masuk masalah besar ni, ni solat ni, tak boleh ni, aku solat ni satu masalah besar dia. Bila selesai solat lega, Allah lega lah. Lega lah dah solat tu, lega. Yang lain apa masalah? Dia simple je. Selagi dia tak solat tu,
Dan kalau kita dah lalui tak apa, alhamdulillah, kita kena bawa pada masyarakat. Kita kata masalah paling besar yang perlu kita besarkan adalah solat masing-masing. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Terutamanya mak-mak yang ada kat rumah. Contoh, yang tak ada apa-apa sebab untuk lambatkan solat, tapi dia tampak itu masalah besar. Dan masalah dia apa? Kari kepala ikan. Masalah apa nak masak katanya. Time nak masuk solat tu lah, time tu ilham nak masak sampai. Ni dah menurun Ustaz, dah menurun. Waktu zuhur time tu kuntung-kuntang, gelentung-gelentang. Macam tak nak ejaz sebelum zuhur masak. Contohlah. Jadi kita ejaz mas sekalian. Sebenarnya kita dah ada pertolongan itu, iaitu solat. Jadi jemaah sekalian, maka peristiwa berlakunya Isra' dan Mi'raj itu untuk mendapat mandat yang besar, yang direct daripada Allah SWT, iaitu solat. Dan solat ni jemaah sekalian membuatkan kita menjadi satu urusan permasalahan. Wa innaha lakabiratun, berat. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong sabar dengan solat. Dan sesungguhnya amat berat melainkan orang yang khashiin, Allah kata. Dan daripada situ cuba tengok kesan solat. Kita tengok fasa ketiga yang terakhir penutup. Saya ringkaskan. Islam berkembang mas sekalian. Siapa yang tengok solat kemudian hidup dia tak berkembang, something wrong somewhere. Islam berkembang start bila? Start lepas dapat syariat solat. Itu yang berhijrah ke Madinah tu. Tak apa, tak solat isyak tak apa lagi. Sebab apa sekarang tengah wajib. Ilmu wajib, solat bagus. Soalan tu bagus. Waktu gua dapat kesedaran kan, saya tak solat lagi kan, nampak. Bagus. Kita tak solat lagi ni. Ni dah order makan tengah maghrib kan. Contoh maghrib kan, time azan tu lah, time itulah teh tarik satu. Mi goreng mamak tu tambah lagi. Dan di sini mas sekalian, ini dah masuk Ramadan ni. Bulan yang sangat dinantikan. Saya nantikan apa? Nak jawab. Tuan, boleh tak kita jawab sini? Kalau tak solat tak makan. Sekarang orang cakap apa? Tak kerja tak makan kan? Boleh tak jawab? Tak solat tak makan. Orang kata gila, mana boleh, nak makan kena kerja lah. Okey? Tunggu Ramadan. Waktu maghrib. Tunggu apa? Tunggu maghrib kan? Bukan waktu solat tu. Untuk apa tunggu tu? Nak makan kan? Cuba waktu maghrib hilang. Tak ada waktu maghrib, boleh makan? Tengangor semua, bersilat semua fatwa. Maghrib hilang kan? Macam mana nak makan? Kerana nak buka dia kena tunggu masuknya waktu solat. Dan tengok ya, waktu solat Allah syariatkan. Kenapa buka waktu maghrib? Kenapa tak buka waktu lain? Cara kita fikir, cara nak tengok ibrah. Kenapa ni mas? Agak-agak lah. Ini hikmah, ni hikmah. Ni ada perbahasan kita kena cari hikmah. Ini kata hikmah ni kenapa? Maghrib waktu pertama umat Islam. Bukan subuh. Subuh tu dah ketiga. Waktu maghrib kita di mana? Itu soalan. Ramadan dia betulkan balik sistem hidup kita. First thing first yang kena buat dalam hidup, solat. Sebab tu Nasat, kau nak buka tadi waktu maghrib, kita mau tunggu peluang nak tengok. Kau tak solat tak makan. Tapi Ustaz, dia dah buka tak solat, tu dia punya pasal lah. Ada yang tunggu waktu buka untuk waktu makan je. Walhal Allah nak remind kita balik, kalau tak kerana waktu solat tu, maka tak buka kamu. Maka hari ni mas sekalian, kita boleh makan kat muka bumi Allah Ta'ala ni kerana masih ada orang yang solat. Ingat, jangan ingat nampak usaha kita ni walau tak nampak solat ni usaha besar. Tak percaya, cuba tuan-tuan ambil cuti seminggu tanpa gaji lah, ulang alik solat 5 waktu. Orang cakap apa? Dah tak ada kerja ke? Try tuan-tuan buat. Air zaman macam kita, ulang alik masjid, orang kata apa? Dah tak ada kerja ke? Dia tak nampak solat ni satu pekerjaan,
Di samping itu kerjakan apa saja suruhan in between solat. Sementara tunggu asar aku bekerja dekat sekian-sekian office. Sementara menunggu maghrib aku buat sekian-sekian. Hidup kita dua saja kita buat. Menunggu solat, menunggu disolatkan. Itu saja. Di Makkah Al-Mukarramah Haramain mas sekalian, masa kecelakaan 5 minit. Sebab tuan mengusi ustaz kita tak bagi tahu makan apa ke ni. Kalau bagi tahu bisik ni saya dah berhenti awal lah. Di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, hikmah hanya ada kat sana. Ni tuan-tuan mas sekalian pergi Makkah Madinah minta hikmah. Setiap solat di sana tak fikir lain solat, betul tak? Di Makkah tawaf lah. Tapi memang kita akan sibuk dengan tunggu waktu solat, betul? Datang sana, kalau lambat solat rasa macam dosa besar. Rasa dosa besar tu. Lambat solat, Allah imam dah ni. Tengok solat. Yang kedua, lepas solat ba'diyah, macam dah solat ba'diyah, lepas solat saja, solat jenazah. Solat jenazah ni 5 waktu, setiap 5 waktu ada solat jenazah. Mekah pun sama, Madinah pun sama. Apa mesej nak sampaikan? Kadang-kadang pernah tanya, tak habis-habis mayat ni. Tak habis-habis. Dan Allah Ta'ala takdirkan benar saya terlibat dengan pengurusan jenazah bayi, anak syurga. Satu jemaah umrah saya, rupanya daripada hospital pengurusan jenazah. Hospital memang banyaklah jenazah. Nak bagi tahunya, Mekah pun sama, Madinah pun sama. Sana terbuka hakikat yang sebenar bagi siapa yang nampak. Rupanya hidup kita solat je 50 waktu kan asalnya, patutnya kita solat ni. Kalau 50 waktu Nabi tak negotiate dengan Allah, tak minta diskaun, rasanya bertelekong semua ajah-ajah belakang tu. Setiap 15 minit solat. Ini kira diskaun. Itu pun bagi juga, walaupun 5 waktu tetap dapat 50 waktu. Kat Mekah tak fikir lain solat. Kemudian lepas solat, isyarat dia, lepas ni kau mati. Lepas kau solat kau mati. Lepas kau solat kau akan mati. Jadi tunggu solat dan tunggu mati. Bila tunggu mati, bukan jadi lemah semangat. Sahabat bila tunggu mati ni maksudnya jadi syuhada. Tengok semangat. Itu nama peristiwa selepas hijrah ni, Isra ni. Datang syariat perang, Al-Ghazwah. Semangat daripada Isra wal Mi'raj ni, tak takut mati mas sekalian. Perang Badar Al-Kubra, perang Uhud, perang Hunain, perang, semua perang, 80 lebih peperangan ni mas sekalian. Rupanya bila kita solat, kita dah jumpa Allah. Ciri orang yang betul-betul Mi'raj, kalau Allah bagi dia jumpa Allah, hidup dia tak ada istilah lemah semangat. Ni pedang bersisip kat tepi ni. Jadi panglima semua sahabat waktu itu, jadi warrior. Sebab apa? Gara-gara solat lah. Jadi jemaah sekalian, masalah kita persiapkan diri jumpa Allah. Dan Allah dah bagilah solution kepada kita nak selesaikan masalah, iaitu solat. Tinggal lagi tengok solat, betul ke kita tengok solat ni sebagai medium untuk mendapat pertolongan Allah? Betulkah kepahaman? Kemudian kita teruskan melakukan syariat-syariat yang lain, dan kita lihat kebangkitan, kehebatan, berlakunya perubahan demi perubahan dalam hidup kita. Dan inilah kebenaran, bahawasanya setiap kesedihan, kesusahan tidak membawa kepada kekalahan, tidak membawa kepada kejatuhan, tapi Nabi membawa kepada kehebatan lagi, menjadi abad yang terbaik, kurun yang terbaik. Inilah peristiwa Isra Mi'raj, membawa cetutan semangat untuk meneruskan kehidupan yang berbaki tak tahu bila. Jadi jemaah sekalian, begitulah sikit sebanyak kesimpulan atau kita tengok pengajaran tentang bagaimana nak melihat perjalanan hidup kita ni. Memang diuji dengan kesusahan. Kemudian tuan-tuan, tolong nampakkan solat lah masalah kita. Itu je. Masuk kata solat masalah kita ni apa dia? Nampakkan bahawa kalau kita boleh jaga solat itu, mana masalah nombor satu yang paling besar selesai. Dan yang lain-lain masalah akan diselesaikan, diperjalankan. Kita hanya perlu fikir, atur waktu hidup dengan waktu solat. Setting.
kemudian kita teruskan yakin dengan Allah Ta'ala bahawasanya berserta syariat pasti akan datang pertolongan Allah. Pasti mas kan. Jadi jangan kata aku solat dah, aku ibadah dah, tapi itulah kita tak boleh solat je sebenarnya. Kita tak boleh solat je, kena usaha juga. Agak solat je mana jadi. Kita bagi dalih akli. Tak jadi, tunggu Ramadan lagi. Geram ada. Ni nak makan, usahalah nak makan. Tak boleh. Sebab apa? Tidak disyariatkan berbuka. Macam cakap apa? Tunggu kata. Usaha lapar ni. Kenapa tak makan? Kena tunggu syariat. Sebab tu hidup ni berlaku atas syariat. Syariat ni bermaksud yang telah Allah aturkan. Maka kalau hidup ikut syariat, aturan Allah, hidup kita akan teratur. InsyaAllah dimaskan. Wallahu alam. Saya kira cukup setakat tu. Ibrahnya boleh kita lihat antara 3 fasa penciptaan ni. Tuan-tuan boleh gali lagi lah, boleh kembangkan lagi perbahasan ni dalam perbahasan kita ni. Tuan-tuan boleh buka juga kitab Bi Kifayatil Al-Muhtaj fi Isra wal Mi'raj. Boleh rujuklah perbahasan kitab kalau nak tengok perincian perjalanan yang panjang ni, detail satu-satu, kita boleh kaji lihat insya-Allah. Wallahu alam. Mohon ampun maaf daripada saya, 1 jam yang diamanahkan yang setengah ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak adalah cetusan kebangkitan baik dalam hati, terutama diri saya dan jemaah sekalian yang ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan terus bersemangat untuk kita meneruskan kehidupan yang paling penting, bersiap sedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Saya serahkan kembali kepada Ustaz. Tutup terus. Baik, mudah-mudahan insya-Allah kita ambil keberkatan pada majlis kita ni. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. حمدا حميدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال الكريم عظيم سلطانه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتقوى اللهم يسر ولا تعسر بالتمم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا Ramadan. Ya Allah, dengan kekuasaan-Mu ya Allah, dengan tangan kebesaran-Mu ya Allah, sifat-Mu yang maha agung ya Allah. Ya Allah, perjalankanlah kami ya Allah pada malam ini ya Allah. Di atas segala permasalahan kami yang susah, Kau perjalankanlah kepada kesenangan ya Allah. Ya Allah, yang sakit Kau perjalankanlah kepada kesembuhan ya Allah. Ya Allah, bagi yang sempit rezeki Kau perjalankanlah untuk lapang rezekinya ya Allah. Ya Allah, kemuncaknya ya Allah, Kau perjalankanlah kami ya Allah untuk kembali menghadap-Mu ya Allah, daripada dunia kepada akhirat dengan perjalanan yang Engkau redai ya Allah, perjalanan yang Engkau rahmati ya Allah. Seluruh perkara yang kami lakukan ni ya Allah, terimalah bahawasanya kami ni lemah dan banyak perkara yang kami tidak mampu untuk sempurnakan ya Allah. Maka ya Allah, Kau perjalankanlah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, Kau berikan kekuatan kepada umat Islam di akhir zaman untuk kembali menguasai dunia ini ya Allah. Ya Allah, Kau bantulah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah, di Gaza, di Yaman, fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, bantulah ya Allah. Jadikan kami sebahagian yang memberikan sumbangan untuk kebangkitan Islam di akhir zaman ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan keyakinan kami padamu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, masukkanlah ilmu dalam hati kami, hikmah dalam hati kami ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang taat dan patuh kepada segala perintah dan suruhan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.